Sedangkan Imam Ahmad kata qadim, iaitu kalam Allah yang qadim, bukan makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah. Akhirnya dia ditahan, disebab, dipenjarakan. Akhirnya dia diberi tahanan dalam rumah. Tak boleh orang bertemu. Inilah yang berlaku kepada Imam Ahmad. Siapa pergi kena tangkap. Ketika Baqi' bin Makhlad dengar macam itu, dia nak pergi bertemu dengan Imam Ahmad, nak belajar. Sebab mari dari jauh. Jadi dia kena cari tempat penginapan. Dia sewa macam rumah kita orang kandang kuda je lah. Teruk. Rumah orang kaya. Tak cukup dengan itu, Imam Ahmad bin Hanbal ni memang tak boleh mengajar. Yang ada pada masa tu ulama-ulama lain di luar. Termasuklah Yahya bin Ma'in, seorang ahli hadis yang terkenal. Jadi Baqi' bin Makhlad ni, dia pergi ke masjid dulu. Bila dia sampai ke masjid, dia tengok ramai orang sedang berkerumun belajar dengan seorang ulama besar bernama Yahya ibn Ma'in. Bila tengok Yahya bin Ma'in sedang mengajar, aku dapati ada ruang kosong satu tempat, aku pergi masuk rapat dekat. Siapa kata? Baqi' ibn Makhlad yang merantau berjalan lebih 1000 batu. Bila mana dia datang, dia duduk. Lalu dia berkata, wahai tuan guru, aku ialah orang asing. Maknanya bukan orang tempatan sini. Mari daripada jauh. Dan ingin bertanya, kamu jangan sekali-kali merendahkan soalanku ini. Jawab Yahya bin Ma'in, seorang ulama yang hebat ahlul hadis dalam masjid ini. Tanyalah. Kamu nak tanya, tanyalah. Lalu aku bertanya sebahagian ahli hadis yang pernah aku menemuinya. Dan sebagai seorang tuan guru yang hebat, sebahagiannya dia terima, sebahagian lain dia kritik. Sama ada dari segi siqahnya, kepercayaannya, keilmuannya, penguasaan ilmunya. Itulah cara ulama menilai ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang seorang yang bernama Hisham ibn Ammar. Macam mana kedudukan? Yang mana beliau adalah seorang ahli hadis yang banyak aku mengambil hadis daripada Hisham ibn Ammar, seorang tok guru ni. Beliau menjawab, Abul Walid Hisham ibn Ammar merupakan seorang ahli ibadah. Dia ni kaki ibadat. Penduduk daripada Damsyik, asal orang Syria, Dimashq. Dan seorang yang siqah kuat dan dapat diterima riwayatnya. Sekiranya ada kesombongan di bawah selendangnya atau di lehernya, maka kesombongan itu akan mempengaruhi keadilannya kerana kebaikan dan kelebihannya. Dia tidak akan mempengaruhi sifat dia. Maksudnya, Yahya bin Ma'in telah memberi kredit soalan yang ditanya oleh Baqi' ibn Makhlad berkenaan dengan gurunya yang bernama Hisham ibn Ammar yang berasal daripada kota Damsyik, Syria. Macam mana kedudukan? Ini orang hadis tanya gitu. Kita tak teramak untuk guru ni nak tanya. Macam tu. Ni ilmu hadis lain tuan-tuan. Ni zaman dulu sebab dia nak siqah, nak riwayat ini. Sebagaimana kata sahib Baikuniyah berkenaan hadis sahih. Awwaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu walam yushazza au yu'al
yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Syarat hadis sahih ni ada 5. Lalu disebut sanad bersambung. Begitu juga tidak ada syaz asing, tidak ada perkara yang terputus sanad, dhabit yang tam, diriwayatkan oleh orang siqah, disebut satu persatu 5 perkara tersebut. Maka Yahya bin Ma'in sebut macam itu. Tapi bila tengok soalan yang ditanya oleh Baqi' ibn Makhlad kepada Yahya bin Ma'in, menyebabkan jemaah rasa bimbang. Kok dia tanya pelik-pelik, kan bahaya pula ni. Ni tepat kadang-kadang orang ni sensitif nama orang-orang ni. Mereka kata, cukuplah pertanyaan darimu. Semoga Allah merahmatimu. Kerana kami juga mempunyai pertanyaan untuk kami tanya, untuk kami utarakan. Lalu kata Baqi' ibn Makhlad, dia yang berdiri, dia tanya soalan depan publik. Aku ingin mengetahui siapakah dia Ahmad bin Hanbal. Ada berani nak jawab? Sedangkan kerajaan pada masa itu menganggap dia ni pesalah, dihukum, tidak benar bercakap. Orang nak pergi rumah dia pun orang tak berani. Faham tak masa tu? Kalau orang dipuji, dia menjadi ulama besar kerajaan tu, tak apalah. Sekarang ni ditentang oleh khalifah. Kata orang nak cari penyakit ni. Ni depan publik. Dia tanya macam tu. Tapi Yahya bin Ma'in seorang ulama yang jujur, yang saleh, yang hebat. Ulama hadis yang terkenal. Lalu Yahya bin Ma'in memandang kepada Baqi' bin Makhlad dalam keadaan seperti orang kehairanan. Kenapa mu tanya soalan macam ni? Dahlah tanya tak bisik sama-sama dua, bolehlah. Ni depan publik tanya kuat macam tu. Ai susah ni. Aku ingin mengetahui siapakah Ahmad bin Hanbal. Dia jawab, orang seperti ini bercakap tentang Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya beliau ialah imam, pemimpin bagi orang Muslim. Beliau juga merupakan orang yang terbaik dan banyak mempunyai kelebihan. Nak banding dengan aku, jauhlah mereka ni lebih hebat lagi. Kemudian selepas itu aku keluar daripada majlis, kata Baqi' ibn Makhlad, aku terus mencari rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Aku mengetuk pintu rumah dia. Ini nak cari naya ni, nahas ni. Beliau keluar dengan membuka pintu rumahnya. Beliau melihat aku dalam keadaan kehairanan kerana belum pernah melihat aku. Pertama, tengok pelik. Kedua, macam tak faham ke aku ni kena tahanan dalam rumah. Orang lain tak boleh mari ziarah aku. Tiba-tiba kau berani nak tempuh masalah. Aku bertanya kepadanya. Ini merupakan kali pertama aku sampai ke negeri ini. Kata Baqi'. Aku datang dari jauh untuk mempelajari dan mengumpulkan hadis. Dan tujuanku hanya untuk bertemu denganmu, wahai Tuan Guru. Beliau menjawab, masuklah. Dan jangan sampai ada orang yang melihat kedatanganmu. Ni nak jaga kot sikit ni. Beliau menjawab, masuklah ke dalam rumah dan jangan sampai ada orang melihat kedatanganmu. Masuk pelan. Kemudian beliau bertanya kepadaku, kamu ni sebenarnya daripada mana? Jawabnya, di penghujung barat. Barat. Maknanya kalau dia duk cakap duk di kota Kufah, Baghdad tu, di hujung sana tu, maknanya dekat Morocco Maghribi, jauh. Litah berapa negara tu, termasuk Mesir, termasuk Tunisia, termasuk Libya, termasuk Algeria. Nak sapa ujung tu. Tengok dalam peta Afrika, dia sebelah kiri, belah barat betul.
Beliau bertanya lagi, Afrika? Aku menjawab, lebih jauh daripada Afrika. Aku melintasi laut dari negeriku ke Spanyol. No. Daripada negeriku Andalusia, Spanyol tu melitah dulu kapal. Beliau berkata, sesungguhnya tempatmu tu terlalu jauh. Dan tiada siapa yang sangat aku senangi daripada menolong orang sepertimu. Tapi kamu kena fahamlah. Aku ni sedang diuji. Semoga berita itu telah sampai kepadamu. Mu tahu tak? Kalau mu mari ni, nanya aku. Mu pun nanya, aku pun faham mana nanya. Nyaknya. Ataupun teruk. Saya ingat, masa saya belajar dulu, di Syria, tuan-tuan. Syria ni, luar tu dia macam orang kata air sungai. Tenang je. Tengok ulama ni senang. Tengok ni senang. Tapi bawah tu kocok. Berapa ramai yang kena tangkap. Kena warning. Masa hamba belajar dulu, ada orang-orang Arab cakap dengan guru kami. Namanya Syekh Mustafa Al-Khin rahimahullah. Dia mati usia hampir 90 tahun. Dalam 10 tahun lepas dah mati kot. Anak murid kata, tuan guru kita kena buat gini, semangat gini-gini. Tuan guru ni tengok senyum. Lalu dia kata, anak-anakku, kamu tahu tak? Kamu naik saja rumah aku ni, SB dengan mukhabarat, SB lah. Cek dah mu. Blacklist dah semua. Dah ke huru-hara gitu. Jadi itulah maknanya Imam Ahmad cakap. Lalu aku menjawab, ya, berita itu aku tu siapa? Baqi' bin Makhlad. Ya, berita itulah sampai kepadaku ketika aku berada di salah satu negeri berdekatan dengan negerimu. Sebelum siapa lagi aku dengar dah cerita ni. Kemudian aku berkata, wahai Abu Abdullah, gelaran kepada Imam Ahmad. Ini merupakan kali pertama kedatanganku dan aku tak pernah dikenal di kawasan ini. Sekiranya engkau izinkan aku berjumpa denganmu setiap hari dengan menggunakan pakaian pengemis, lalu aku berkata-kata di hadapan pintumu seperti orang biasa dikatakan para pengemis, maka engkau keluarlah. Sekiranya engkau hanya menyampaikan satu hadis untuk setiap hari kepadaku, itu sudah cukup. Imam Ahmad berkata, boleh, dengan syarat kamu tidak boleh hadir di halaqah pengajian bersama para penuntut hadis. Sebab nanti orang kenal. Aku menjawab, aku akan memenuhi syarat tersebut. Jadi, selepas hari itu, setiap hari dia datang depan pintu rumah Imam Ahmad, memegang kayu sebagai tongkat di tangannya dan tutup kepala dengan secebih kain. Dan aku simpan kertas dan dakwah di lengan bajuku. Kemudian aku akan berangkat ke pintu rumah Imam Ahmad dan melaungkan, semoga Allah merahmati, memberikan ganjaran pahala. Semoga Allah merahmatimu, rahimakallah. Kata-kata ini biasanya diucap oleh pengemis bila orang bagi dia. Jadi dia nyamuk macam tu. Dan kata dia, perjanjian antara beliau denganku berjalan seperti biasa. Beliau akan keluar dan sampaikan hadis dan masuk mengunci pintu rumahnya. Jadi dia boleh buat sampai kepadaku sebanyak 2 atau 3 atau lebih, hingga kadang-kadang terkumpul sebanyak 300 hadis lama. Sehari 1 atau 2 atau 3. 1, 2, 3. Dia dah bagi 40 lalu. Kita nak cepat je. Dia ambil sikit. Oh, tengok. Apa makna? Orang zaman dulu ni dia tabah menuntut ilmu. Walaupun sikit. Jadi, aku lakukan hingga orang yang melakukan kezaliman dan larangan untuk berkumpul dan mendengar hadis daripada Imam Ahmad meninggal dunia. Maknanya, khalifah tu mati, naik khalifah lain. Kemudian akhirnya mereka menganut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika itulah Imam Ahmad bebas menyampaikan ceramah di masjid. Aku pun belajar di masjid.
Bila aku hadir ke majlis tersebut, maka Imam Ahmad tengok ke aku. Dia tunjuk kepadaku untuk disignalkan kepada penuntut-penuntut ilmu hadis yang lain. Dia kata apa? Innahu talibu ilmin. Inilah orang yang belajar ilmu. Inilah hakikat sebenar pelajar ilmu hadis. Dah sanggup kita. Tuan-tuan, berhenti bah ujung jalan tadi, jalan mari sini. Saya ingat berpeluh lembek. Larat tak larat. Saya pun tak larat. Jadi tengok mereka ni semangat. Kemudian nak jadi ke cerita ketika mana Baqi' bin Makhlad sakit, dia tak datang ke majlis ilmu. Imam Ahmad tanya. Akhirnya orang risik-risik kata dia sakit. Imam Ahmad terus bangun dan ingin melawat rumah tersebut. Dia kata, Imam Ahmad pergi rumah dalam keadaan aku terbaring sakit. Aku meletakkan barang-barang kepunyaanku semua ni di bawah tempat pembaringan, tepi. Sebab dia sewa rumah kecil macam kandang kuda kecil. Tepi rumah orang kaya. Manakala pakaianku aku letakkan di atasku. Kitab-kitab pula aku letakkan bahagian paling dekat dengan kepalaku. Oh, sepik benar tuan-tuan. Mungkin 6 kali 6 gitu je rumah. Hak tempat tinggal. Kemudian aku mendengar kawasan sekitar penginapanku riuh-riuh. Ni kata Baqi' ni, tengah aku duduk itu, aku dengar daripada luar riuh. Dengan suara orang ramai menyatakan, tengok itu imam. Imam, tuan guru orang beriman datang. Maka pemilik rumah sewa datang berjumpa dengan aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang nak melawatmu. Tuan rumah terkejut. Sebab tuan rumah kenal Imam Ahmad. Kalau kita tengok macam mufti negara lah Imam Ahmad ni. Soho. Lalu beliau berkata, wahai Abu Abdurrahman, bergembiralah atas pahala yang Allah berikan kepada kamu pada hari-hari sakit tanpa ada sakit di dalamnya. Kemudian, semoga Allah tinggalkan engkau dengan keafiatan dan mengasihi engkau dengan belayan tangannya yang dapat menyembuhkan. Dia cakap mudah je Imam Ahmad. Dia ziarah sekejap. Ibarat kita kat syafaqallah, doa begitu. Ketika itu aku melihat para pelajar menulis perkataan beliau tersebut. Tengah Imam Ahmad keluar ni, tulis lagi cakap ni, ucapan dia tu. Kemudian beliau meninggalkanku. Selepas itu datanglah jirang tetangga. Semuanya bersikap baik hati melayaniku dengan penuh keikhlasan. Ada antara mereka bawa tilam, selimut, bahkan terdapat juga bawa makanan lazat. Aku duduk lama dah. Macam merempak je. Ialah dia orang asing datang. Tapi dengan sebab Imam Ahmad datang, syafaat Imam Ahmad datang je, semua tuan rumah pun jadi beri kedudukan yang mulia. Dan dikatakan Baqi' ibn Makhlad akhirnya menjadi seorang ulama terbilang. Meninggal dunia pada tahun 276 Hijrah di kota Spanyol. Seorang ulama bernama Dr. Muhammad Fuad Sazkin telah mengkaryakan satu buku bertajuk Tarikh At-Turas Al-Arabi, menyatakan pada bahagian biografi Baqi' ibn Makhlad, katanya Baqi' bin Makhlad Al-Qurtubi pernah melakukan sebanyak 2 kali perjalanan ke kota Mesir, Syam, Hijaz. Apa makna Hijaz? Arab Saudi lah sekarang. Termasuk Mekah, Madinah. Dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Perjalanan pertama mengambil masa selama 14 tahun. Lama. Pergi situ duduk setahun, 2 tahun. Pergi pula duduk setengah tahun, 8 bulan. Pergi pula duduk 3 tahun. Kat mana ada ulama besar, duduk lama. Sampai tahap 14 tahun. Dan katanya, perjalanan kedua mengambil masa selama 20 tahun.
Orang kita dah buat kerja gini tuan-tuan, letih. Tapi itulah bakit. Dan perlu diingat bahawa semua perjalanan tersebut beliau lakukan dengan berjalan kaki. Memang orang tak jalan dengan tangan. Tapi maksudnya dia tak ada unta, tak ada kuda, tak ada keldai. Sementara bas, kereta. Ini sama dulu. Baik. Beliau lakukan dengan berjalan kaki dari Sepanyol, Andalusia. Ini seperti mana yang dijelaskan semua ulama yang aku temui dan mendengar hadis daripada mereka, walaupun mereka berada di negara lain, semuanya aku temui dengan berjalan kaki. Tu. Setiap aku nak pergi temu, aku jalan kaki. Allahu Akbar.